Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Hafid Olsen, dan ini Bicara Naratif. Kita siarkan secara langsung di TV1 dan juga di saluran Berita RTM, termasuklah streaman secara langsung di Facebook dan juga TikTok Live Berita RTM ketika ini. Baik saudara yang menonton kita pada hari ini, kita akan bercakap berkenaan dengan ikhtiar perancangan bandar bersempena dengan Hari Perancangan Bandar Sedunia tahun 2023 yang akan disambut esok peringkat kebangsaan di Putrajaya, insya-Allah. Dan pada malam ini kita akan bawakan kepada anda dua tetamu untuk kita berbicara dan juga berbincang berkenaan dengan perancangan bandar ini. Sudah tentu ia akan menyentuh pelbagai perkara. Saya suka apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengatakan bahawa bukan soal gedung besar yang kita bicarakan, tetapi dalam soal bagaimana kita menyusun, mengatur dan juga menyelaraskan pembangunan dalam negara yang akhirnya akan memberi impak positif dan juga kemakmuran yang saksama kepada masyarakat secara keseluruhannya. Saya bawakan kepada anda dua tetamu hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu Town Planner Dr. Alias bin Ramli, Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ataupun Plan Malaysia. Apa khabar? Assalamualaikum, Doktor. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan seorang kita bawakan juga ke studio pada malam ini, Datin Town Planner Hajah Noraida Saludin, Presiden Pertubuhan Perancangan Malaysia ataupun MIP. Assalamualaikum keduanya sekali lagi. Waalaikumsalam. Saya difahamkan baru balik daripada Kuching, Malaysia Urban Forum. Betul-betul baru sampai ya? Ya, dalam sejam 2 jam yang lepas. Alhamdulillah. Ini juga berkaitan dengan apa yang kita akan bincangkan pada malam ini. Mungkin saya nak mulakan dengan Doktor terlebih dahulu. Kita bercakap soal Hari Perancangan Bandar Sedunia ataupun HPBS ini disebut untuk tahun 2023 ini. Mungkin boleh terangkan kepada saya dan juga mereka yang menonton ketika ini apa yang dikatakan sebenarnya dengan Hari Perancangan Bandar Sedunia ini dan bagaimana sambutannya nanti. Okey, terima kasih Hafiz, terima kasih RTM. Beri peluang kepada saya dan juga Datin Noraida untuk sedikit membincangkan satu topik yang cukup penting. Dalam agenda berkaitan dengan perancangan bandar dan sudah tentu ada ikhtiarnya. Ikhtiar perancangan bandar merealisasikan Malaysia Madani yang menjadi satu gagasan di peringkat negara kita dan di akhirnya sebenarnya untuk rakyat. Jadi bersempena kita sambutan esoknya 8 hari bulan November, kita sambut setiap tahun dan apa yang kita buat sebenarnya untuk rakyat di akhirnya. Dan Hari Perancangan Bandar Sedunia ini kita sambut dirayakan oleh boleh dikatakan hampir keseluruhan mereka-mereka yang berada dalam profesion perancangan bandar dan juga pengurusi bandar dan orang panggil juga di kalangan pemegang taruh yang terlibat dalam proses. Beliau rencah banyak pihak yang terlibat dalam proses pembangunan bandar ini dan pada tahun ini kita memberi perhatian kepada aspek Malaysia Madani. Dan kalau di situ temanya kita namakan sebagai kontennya Malaysia Madani Komuniti Sejahtera. Itu orang panggil Hafiz mukadimahnya untuk pembuka bicara dalam bicara naratif untuk malam ini. Okay, baik. Dan sudah tentu dalam sambutan yang akan dijadualkan esok ini akan mengandungi pelbagai aktiviti dan juga perancangan. Mungkin boleh kongsikan juga kepada kita kenapa sebenarnya satu sambutan yang besar ini untuk kita raikan dalam memastikan kita memahami berkenaan dengan perancangan bandar ini. Ya. Jadi kita akan jalankan sambutan secara besar-besaran ini melibatkan lebih daripada 500 penyertaan. Dan kita sambut 2 hari, 8 dan juga 9 November di Kompleks Perbanan Putrajaya. Jadi antara pengisian utama, kita anjurkan nanti Datin akan sebut pasal satu Kongres Perancangan Nasional Kebangsaan dijalankan. Okay. Saya di pihak Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia di bawah KPKT ini, kita akan mengaturkan beberapa acara. Yang pertamanya kita panggil Majlis Pelancaran Hari Perancangan Bandar Sedunia itu sendiri yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngah Komeng, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dan sebenarnya banyak award. Saya akan terangkan selepas ini yang kita anugerah kepada khususnya kepada pihak kuasa tempatan yang banyak memberi sumbangan kepada proses pembangunan bandar di peringkat orang panggil lokalitinya. Dan pada masa yang sama juga ada anugerah tertentu juga kepada pihak pemaju yang juga turut terlibat sama dalam hal proses pembangunan bandar dalam konteks negara kita, Hafiz. Ini juga dalam konteks menghargai jugalah penghargaan yang kita katakan ini. Ya. Saya melihat Yang Berhormat Menteri KPKT juga tidak keterlaluan untuk saya katakan Yang Berhormat Menteri itu
agresif dalam memastikan bahawa soal tandas yang bersih itu satu perkara, pembangunan bandar yang lestari dan sejahtera itu juga satu perkara. Saya dapat melihat kepada komitmennya dan juga komitmen Dr. sendiri. Saya nak terus kepada Datin terlebih dahulu. Datin sebagai Presiden Pertubuhan Perancangan Malaysia atau MIP ini, bagaimana sebenarnya MIP ini menjadi satu nilai tambah penting dan juga menjadi satu badan yang penting untuk memastikan sambutan ini dan juga perancangan bandar secara keseluruhannya, Datin? Terima kasih, Hafiz. MIP atau Pertubuhan Perancang Malaysia, sebenarnya kita professional institute atau berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Society itu. Dan ahli kita adalah semua yang terlibat di dalam perancangan bandar, yang terdiri daripada mereka-mereka profesional perancang bandar yang sama ada dia bekerja di pihak kerajaan seperti doktor, ataupun seperti saya yang bekerja sebagai perunding perancang bandar, juga perancang bandar di pihak berkuasa tempatan seperti di BKL, seperti contohnya Majlis Pemandang Seremban, Majlis Daerah dan sebagainya. Dan juga ahli-ahli kita terdiri dari mereka yang mengajar di universiti yang ada kursus-kursus perancangan bandar. Untuk makluman, Malaysia kita ada 6 institusi awam yang mengajar mengeluarkan perancang-perancang bandar. Dan MIP dalam aspek Hari Perancangan Bandar Sedunia ini, kita memang bersekali dengan Plan Malaysia meraihkan peranan pegawai-pegawai perancang bandar di pelbagai pihak di mana mereka bekerja atau menyediakan khidmat perancangan bandar. Dan sebagai ini adalah salah satu peranan MIP di mana kita dalam usaha meningkatkan nilai profesionalisme serta ilmu pengetahuan kami ahli-ahli MIP berkenaan perkara-perkara terbaru di dalam aspek perancangan bandar. Dan selain itu juga MIP berperanan juga memberi pengetahuan dan merapatkan profession perancang bandar ini dengan awam. Jadi that's why macam doktor kata tadi, kita akan mengadakan satu kongres perancangan bandar yang bukan saja untuk ahli-ahli perancang bandar, tetapi juga terbuka kepada semua orang, termasuk orang awam sekali. Tadi Datin menggambarkan kepada kita, Doktor, Datin sebagai pelakon tambahan, tapi saya melihat ini sebagai watak utama juga untuk memastikan bahawa perancangan bandar dalam Malaysia ini berjalan dengan baik, dan apatah lagi esok kita akan saksikan sendiri bagaimana satu perkara ataupun matlamat utama dalam acara esok. Dan saya melihat kepada acara sampingan yang tertulis di sini, iaitu National Planning Assignment Competition NPA, dan juga ada disebut sebagai pertandingan karya My City Skyline dan My Rural Scape. Ini apa pendedahan yang akan kita dapat saksikan nanti? Jadi Hafiz, satu perkara yang penting, kita nak bagi peluang kepada pelajar-pelajar kita, khususnya di peringkat pelajar universiti awam. Ada 6 universiti awam yang terlibat dalam jurusan berkaitan dengan panggil built environment dan juga perancangan bandar dan desa ini. Kita nak mereka membincangkan satu topik yang penting, iaitu tajuk topiknya berkaitan dengan pendekatan perancangan berasaskan komuniti. Jadi kita nak dengar sendiri pandangan, cara penulisan daripada pihak pelajar kita. Kadang-kadang mereka juga mempunyai idea tersendiri dalam hal berkaitan dengan orang panggil mendebatkan macam mana nak bawa perancangan pembangunan pada masa akan datang yang bersifat mengambil berat soal, mengambil cakna orang panggil berkaitan dengan peranan komuniti sendiri. Dan yang keduanya, kita juga buat pertandingan berkaitan dipanggil satu yang rural scape. Kita nak ni, kita buka kepada seluruh rakyat Malaysia, sangat ada lebih daripada 300 penyertaan yang kita dapat. Jadi mereka buat satu lukisan yang simple, menggambarkan dia punya skyline, dia punya kampung-kampung mereka. Jadi kita nak orang panggil
rakyat di luar sana, pihak awam tahu bahawa berkaitan dengan sedikit hal berkaitan dengan perancangan bandar. Dan kita juga buat di peringkat dipanggil Skyline di peringkat bandar. Jadi ada dua tu. Satu di peringkat luar bandar, jadi mereka letak kampung-kampung. Tidak tertumpu di bandar semata lah. Satu lagi di bandar. Jadi kita bagi pilihan. Dan penyertaan sangat memberangsangkan. Dan ini pun kita akan bagi orang panggil hadiahnya semasa sesi pelancaran nanti pada 9 November 2023 inilah. Saya melihat ini juga sebagai satu bentuk empowerment kepada anak muda khususnya dalam perancangan bandar. Saya melihat juga kepada bacaan di sini bahawa Pertubuhan Perancangan Malaysia atau MIP ini bekerjasama dengan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Pilihan Malaysia yang kita kongsikan tadi. Dan juga Lembaga Perancangan Bandar Malaysia LPBM bagi persidangan perancangan peringkat kebangsaan. Ini satu perkara yang perlu kita dedahkan dan juga maklumkan. Apa sebenarnya yang kita boleh kongsikan kepada penonton kita, Datin? Ya, penganjuran sebenarnya penganjuran Kongres ini adalah oleh MIP bersekali bersama dengan Plan Malaysia dan juga bersama dengan Perbadanan Putrajaya. Okey. Di mana Putrajaya menjadi kita panggil sebagai host city, kan? Dan lembaga perancang bandar Malaysia juga terlibat di dalam sebagai antara memberi sokongan di dalam penganjuran ini. Kerana semuanya adalah berkait rapat. Seperti contoh Putrajaya, perancangan Putrajaya adalah bandar terancang yang pada saya membanggakanlah kalau kita susunannya lihat cantik semua. Kan? Paling unik dan ianya memerlukan perancangan dan di sinilah keterlibatan semua yang terlibat merancang itu sama ada di Plan Malaysia atau dulunya Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, sama ada di peringkat swasta, perancang bandar di swasta, ataupun perancang bandar di pihak perbadanan sendiri. Jadi kerjasama ini menjadikan sesuatu yang perlu kita di dalam aspek kongres yang akan kita adakan besok, sesuatu yang kita hendak kongsi. Dan saya juga suka memberitahu lah ya, Kongres ini juga kita ada penglibatan daripada luar. Pakar-pakar perancangan bandar daripada negara-negara Commonwealth. Kerana mereka pada tahun ini menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah untuk mesyuarat agung utama mereka, di mana akan diadakan pemilihan presiden Commonwealth Institute of Planners. MIP adalah ahli kepada Commonwealth Institute of Planners. Tanding presiden tadi? Belum lagi lah. Saya masih lagi di mungkin 2 tahun lagi ke, tengoklah macam mana. Dan juga disebut sebagai Putrajaya itu host city. Ini merupakan satu beban juga kepada Perbadanan Putrajaya khususnya kerana Putrajaya ini digambarkan ataupun dilihat sebagai contoh terbaik untuk perancangan bandar, Doktor. Ya, kita di peringkat Pilihan Malaysia kita terlibat dalam proses perancangan dulu. Ini yang panggil 20 tahun yang lepas. Kan? Jadi kalau kita lihat sekarang Bandar Putrajaya lah memang dibangunkan dengan cukup cantik dan kerap kali mendapat pengiktirafan sebagai bandar mampan, bandar berdaya huni, bandar yang bahagia kan. Itu pencapaian Putrajaya dan kita sendiri di peringkat Malaysia kita mengiktiraf peranan Putrajaya sebagai satu orang panggil model dalam proses pembangunan bandar dalam konteks negara kita lah. Dan orang panggil kalau kita melawan agaknya bandar-bandar lain di seluruh dunia, kita rasa tak malulah dengan Putrajaya. Ada kelebihan dan juga sebagai aset sendiri dalam konteks negara kita, Hafiz. Satu bandar pentadbiran yang boleh kita bagi seperti maklumkan, Doktor. Dan kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk kita melihat lebih banyak lagi bagaimana ikhtiar ini dan juga kita akan membawa perbincangan kita kepada peranan kita juga sebagai masyarakat terbanyak ini untuk bersama-sama mengembeling tenaga menjayakan apa yang kita katakan sebagai ikhtiar perancangan bandar dan kita punya komitmen untuk bersama dengan mereka yang pakar untuk membangunkan negara kita Malaysia. Kita akan bertemu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Sambutan Hari
Perancangan Bandar Sedunia akan disambut pada 9 November di Dewan Seri Siantan Perbadanan Putrajaya yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Nga Koming, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Antara aktiviti yang akan diadakan, saksikan juga melalui Facebook Live Plan Malaysia pada 9 November. Jumpa di sana. Kembara epik menyentuh setiap jiwa yang dikunjungi. Penuh warna-warni, gelak tawa dan tangisan kebahagiaan. Kami zahirkan Kembara Kenali Borneo edisi Sabah pada ketetapan berikut. Dan kita harus sampaikan kepada kawan-kawan kita, baik orang Islam atau orang Cina atau India, Sabah atau Sarawak, isu ini isu bersama. Sampaikan kepada mereka mengapa kita suarakan dengan begitu lantang. Kerana orang mati dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, rumah dibedil, dimusnahkan, rumah sakit dirobohkan. Mana mungkin kita bicara dengan aman dan tenang? Saya dikritik sekarang. Mula diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat dan tentunya Israel. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Saya beritahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people in their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. Dengan tambahan penyediaan 200 juta ringgit melaksanakan payung rahmah. Ini termasuk jualan rahmah dan pasar rahmah untuk pengusaha, sumbangan tunai rakyat dan sumbangan asas rahmah. Baik, bertemu kembali dalam bicara naratif bercakap berkenaan dengan ikhtiar perancangan bandar untuk kita bercakap dengan sempena sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia ataupun disebut sebagai HPBS 2023 yang akan disambut esok di Putrajaya selama 2 hari, 8 dan juga 9 November ini. Dan hari ini penting untuk kita bawakan kepada anda setiap rinci perbincangan kita berkenaan dengan ikhtiar perancangan bandar ini. Dan saya melihat tema yang dipilih iaitu Malaysia Madani Komuniti Sejahtera. Satu tema yang sudah tentu memberi satu beban yang berat juga untuk direalisasikan. Malaysia Madani satu perkara, komuniti sejahtera satu perkara, kerana ia akan dipayungi oleh perancangan bandar yang cukup efisien dan juga cukup cekap dan sebagainya. Mungkin Doktor boleh maklumkan kepada kita berkenaan dengan pemilihan tema ini dan juga bagaimana perjalanan ini terarah kepada atau cara esok ini. Okey, terima kasih Hafiz. Kita telah meletakkan tema dia tadi, Malaysia Madani Komuniti Sejahtera. Dan tema ini kita bersama dengan kerajaan dalam hal untuk kita capai Malaysia Madani. Sebab itulah kita sebut dia punya perkataannya ikhtiar dalam konteks perancangan bandar. Yang saya dah sebut tadi, di akhirnya adalah untuk rakyat. Jadi kalau kita melihat kepada gagasan Malaysia Madani itu sendiri, yang telah meletakkan satu ikhtiar dalam bentuk jangka panjangnya, secara bersepadunya, yang di akhirnya kita nak capai satu masyarakat yang madani, masyarakat yang maju, masyarakat yang terampil dan juga terangkum, inklusiviti. Jadi kalau kita lihat kepada orang panggil 6 tonggak ataupun rukun yang disebut juga kan Hafiz ya, kemampanan yang pertama, kesejahteraan yang kedua, lepas tu dia ada daya cipta, dia ada hormat, keyakinan dan juga ihsan itu sendiri. Jadi orang panggil tonggak yang pertama
kemampanan dan yang keduanya kejahteraan itu boleh katakan Datin sangat rapat dengan bidang panggil perancangan bandar Indonesia ni dan kita tak ada pilihan, kita harus membuat ikhtiar dan lebih-lebih lagi kalau kita nak kaitkan dengan saya sebut komuniti sejahtera tadi, komuniti itu sendiri, sebab tu kita meletakkan asas kepada Hafiz, perancangan berasaskan komuniti. Itu orang panggil satu perkara pokok dalam kita merayakan HBPS pada tahun ini. Saya nak ceritakan bahawa mengapa kita harus pergi kepada komuniti. Saya bagi contoh. Ada beberapa data ataupun statistiknya. Kita melihat bahawa dalam konteks bandar kita, negara kita sekarang, 75.5% daripada penduduk Malaysia ini tinggal di kawasan bandar. Dan kalau katakan dijangkakan pada tahun 2030, 80%. 30 juta akan berada di bandar. Jadi mereka memerlukan infrastruktur bandar, kemudahan bandar yang sesuai dengan panggil permohonan dalam konteks negara. Dan saya nak cerita lebih dekat lagi bila cerita pasal dia punya hal berkaitan dengan komuniti ini. Saya bagi satu contoh. Bila kita cerita pasal warga emas lah, warga emas ini kita ada di peringkat Pilihan Malaysia kita menggubal satu panggil garis panduan khas berkaitan dengan perancangan fizikal bagi warga emas. Jadi kita faham bahawa dalam konteks warga emas ini dia ada 15.4%. Okey. Data ini kita jangkakan pada tahun 2040 mereka berada yang berumur 65 tahun ke atas. Kita pun negara benua ya. Aging society, aging nation. Jadi kita tidak ada pilihan dalam konteks negara kita. Kita harus pastikan juga pembangunan infrastruktur itu, pembangunan kemudahan masyarakat itu, orang panggil pengisian dalam konteks bandar itu sendiri harus sesuai dengan orang panggil tadi statistik dalam konteks warga emas. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita tengok pula dalam konteks apa ni kanak-kanak lah. Okey. Kita sebab cerita pasal inclusivity tadi itu. Ini kajian yang menyeluruh. Yang sangat menyeluruh. Kita ada malahan kita menyediakan satu panduan inisiatif persekitaran mesra kanak-kanak. Kita panggil kat sini PEREKA. Sebab apa? Sebab data kita menunjukkan bahawa hampir dekat 10 juta daripada penduduk Malaysia pada tahun 2022 adalah kanak-kanak. Maksudnya lebih kurang 28% kanak-kanak. Orang panggil dekat 1/3 dia punya ni kanak-kanak. Jadi kita harus pastikan bahawa kanak-kanak juga mereka orang panggil enjoy dan juga mereka selesa berada dalam bandar atau di kawasan luar bandar dan kita tidak ada pilihan bersama dengan MIP juga bahawa kita kena cari jalan sediakan satu persekitaran untuk mereka supaya mereka sesuai selesa berada dalam bandar, keselamatan mereka terjaga, keluarga mereka memudah panggil kalau nak berusaha dengan mereka dengan kemudahan-kemudahan tertentu. Itu. Yang ketiga sikit kena saya nak jemput juga. Ini satu benda yang saya rasa kita kena menghargai lah. Maksudnya antara KPKT dengan Kementerian Wanita kita sediakan satu dipanggil panduan inisiatif persekitaran mesra autism. Ini Prisma sebab cerita pasal inclusivity. Sebab apa? Data saja menunjukkan bahawa 1.68 daripada setiap 1,000 penduduk. Data dalam tahun 2015 itu menunjukkan bahawa mereka ni berada dalam statusnya berada dalam dia panggil ASD, the Autism Spectrum Disorder. Maksudnya telah ada orang panggil satu significant figure dalam konteks bandar kita. Dan kita tidak boleh orang panggil do nothing strategi. Tak apalah mereka. Tidak boleh. Malahan kita rasakan bahawa menjadi peranan. Bukan saja perancang bandar lah kan. Sama ada pihak kerajaan ataupun di pihak badan-badan profesional. Kita kena harus cari ikhtiar. Untuk memastikan bahawa mereka ni orang panggil selesa. Selesa dengan kehidupan, suasana, infrastruktur di dalam bandar itu sendiri. So itu penting. Last sekali. Dalam konteks ini bukan nak jual pula ni Hafiz. Kita juga ada reka bentuk sejagat berkaitan universal design. Sebab apa? Tadi kita cerita pasal OKU, kita cerita pasal kanak-kanak dan kita cerita pasal autism. Kita harus pastikan bahawa golongan-golongan OKU kita orang panggil selesa berada dalam bandar. Dan kita harus orang panggil melihat contoh-contoh di luar negara. Kalau kita katakan golongan masuk warga emas, golongan EQ, mereka turun daripada bas dan ada kemudahan yang sesuai untuk mereka turun di tempat ruang berjalan kaki dan orang panggil dengan mudah mereka menggunakan wheelchair kan, kursi roda untuk pergi ke pejabat, untuk panggil ke bus stop, naik bas balik apa semua. Dan saya rasa kita harus menjadi satu pembudayaan, pemikiran baru dalam konteks
keseluruhan perancangan dan juga pembangunan, pengurusan bandar secara keseluruhan. Tak ada pilihan. Kita harus pastikan bahawa perkara-perkara ini diberi perhatian dan kita bukan saja nak jaga mereka-mereka yang panggil sihat kan. Tapi golongan-golongan sebegini atau faktor kalau katakan SDG mana inclusivity itu, keterangkuman itu memang satu perkara yang sangat diberi perhatian. Prinsipnya kita selalu sebut leave no one behind satu. Tiada yang tertinggal lah. Tiada yang tertinggal. Itu matlamat besarnya. Matlamat besarnya dan panggil bandar untuk semua. Cities for all. Termasuk yang sihat, yang marginalized community sebagainya, warga emas, kanak-kanak dan sebagainya, mereka selesa berada dalam bandar. Saya melihat mesra autism itu antara yang kita juara juga sebenarnya. Dalam banyak-banyak negara yang saya pernah melihat kepada satu perancangan yang cukup komprehensif ini. Mungkin nanti boleh tambah sikit, mungkin sebab ini juga menjadi satu perkara penting untuk MIP dalam merealisasikan apa yang doktor katakan ini. Kerana itu semua adalah prinsip-prinsip perancangan. Kan? Tak boleh lari. Dan akhirnya tujuannya adalah untuk supaya kita ni merancang untuk semua. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Dan tertinggal tu maknanya mengikut sama ada lelaki perempuan, keupayaan yang berlainan atau keupayaan yang lengkap, ataupun even sama ada dia berada di mana. Sebab itu perancangan bandar sebenarnya bukan bandar saja, tetapi juga merangkumi perancangan di kawasan desa, luar bandar, di luar bandar kan. Dan masing-masing memerlukan mempunyai keperluan-keperluan yang berlainan. Jadi kalau macam yang merancang ni lengkap tubuh badan, lengkap keupayaan, kita perlu lebih peka kepada lain-lain yang seperti mana doktor nyatakan tadi. Dan peranan MIP adalah kerana Plan Malaysia adalah pembuat dasar. Menyediakan panduan-panduan yang perlu diterapkan di dalam kita merancang. Kerana contohnya ahli-ahli MIP contohnya ada yang merancang untuk pemaju. Sebagai perunding, buat township, bandar-bandar baru ke. Dan aspek-aspek ini seperti mana yang dinyatakan contohnya oleh doktor tadi, perlu diterapkan. So peranan MIP menyokong usaha Plan Malaysia dan kerajaan memberi latihan, mewawarkan kepada ahli-ahli kita supaya aspek perancangan bandar ni merangkumi, mencakupi semua perkara-perkara tersebut, supaya at the end of the day orang kata perancangan bandar ni, planning ni, dia punya klien adalah orang awam. Kita merancang yang nak dapat faedah tu di akhirnya tu kepada pihak awam. Kita merancang supaya cukup kawasan rekreasinya. Lengkap laluan pejalan kakinya. Dan sekarang macam sekarang ni berbasikal. Dan kita juga merancang contohnya supaya kita mengurangkan perjalanan dari satu tempat ke satu tempat. Dan itu konsep perancangan bandar yang lengkap di mana di dalam satu ini berpandukan garis panduan antarabangsa juga. Malaysia kita ada sebab perancangan bandar di Malaysia sebenarnya kan doktor dah 100 tahun. Dan bandar establish dalam konteks inilah. Bandar yang terancang pertama sekali di Malaysia adalah di Kuala Kubu Baru. 1935 itu ya. So profession dan proses perancangan bandar tu telah lama ada di Malaysia. Dan kita ada panduan-panduan yang telah pun disediakan terutamanya oleh Plan Malaysia lah, sebagai agensi utama, dan kami semua bernaung bersekali dengan Plan Malaysia di bawah KPKP. Kita tak perlu melihat jauh lah. Kita ada contoh yang terbaik sebenarnya. Ada di sini. Cuma kalau Hafiz saya nak sambut sikit dia punya data disebut tadi tu pasal nak capai benda itu. Jadi kami ni orang panggil perah juga dia punya kepala ni macam mana nak bantu negara lah. Jadi kita melihat kita dah ada satu sistem perancangan yang baik di peringkat negara pun kita ada.
Di peringkat negeri dan wilayah pun kita ada, dan di peringkat tempatan PBT pun kita ada. Tapi kita rasa sudah sampai masanya orang panggil selaras dengan amalan-amalan di bandar-bandar yang moden di luar negara. Kita nak memperkenalkan dipanggil satu tahap lagi perancangan di peringkat komuniti ini yang kita kenali sebagai the fourth year of urban planning. Dia bersifat di bawah. Maksudnya kita nak pastikan juga bahawa kalau berkaitan dengan komuniti itu dilibatkan sama dalam perancangan yang akhirnya mereka nak tinggal di kawasan itu. Jadi kita harus beri peluang kepada ahlinya, kepada penduduknya untuk mereka turut terlibat selama dalam hal berkaitan dengan perancangan pembangunan untuk tempat mereka. Dan kalau nak juga orang panggil berkaitan dengan konsep micro planning, perancangan bersifat setempat ini, kita melihat kalau kita pengalaman dalam negara di kawasan bandar itu sendiri. Bandar dia kita nampak agak perfect. Dan saya lebih berminat kepada perkara-perkara macam dipanggil street furniture. Perabot-perabot jalan, infrastruktur jalan, dia lengkap. Jadi kita nak pastikan bahawa dalam konteks negara kita, Hafiz, kalau dapat kita bandar-bandar kita ni, kita ubah sedikit mindset kan? Dan juga melibatkan peranan orang panggil pihak kawasan tempatan, mindset kita kepada biar perfect dia punya proses bandar di peringkat tempatan. Dan malahan saya sebut, Datin selalu dengar juga bahawa kalau katakan interior design tu, reka bentuk dalaman, dia sangat terperinci. Dia letak air kat sini kan. Buku dekat sini. Dia perfect dalam konteks dia punya tu. Jadi bandar kita juga seolah menggunakan konsep interior design tu, reka bentuk dalaman tersebut dalam kita nak menyusun atur bandar tersebut. Supaya, tadi dia sebut berjalan kaki di mana, pokok di mana, ruangnya di mana. Jadi rakyat itu, pengguna bandar itu dia rasa selesa. Dan ini kita katakan bandar untuk mensejahterakan komuniti. Itu bertepatan dengan tema kita. Baik, kita akan lanjut lagi dan juga banyakkan lagi perbincangan kita berkenaan dengan ikhtiar perancangan bandar ini. Kita akan berehat sekali lagi, kembali seperti ini, jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Seperti mana setiap tahun semua perancang bandar dan pus-pus bandar akan menyambut Hari Perancangan Bandar Sedunia pada tanggal 9 November. Ianya bagi menghargai dan juga memperingati tanggungjawab, beban yang ditanggung oleh mereka yang terlibat dalam proses perancangan, pembangunan dan pelaksanaan bandar. Tentunya bandar hari ini lebih kompleks, lebih mencabar. Untuk kita sama-sama tangani supaya bandar akan datang jadi lebih perfect, lebih cepat dan juga lebih terus. Okey, tema HPBS pada tahun ini adalah Malaysia Madani Komuniti Sejahtera yang memberi penekanan kepada perancangan berasaskan komuniti dengan memperkenalkan konsep The Fourth Year of Urban Planning yang turut memberi perhatian kepada aspek inklusiviti termasuk kanak-kanak, dan kita beri penekanan kepada kanak-kanak dalam proses perancangan. Jadi okey, pelbagai program dan acara telah dirancang bagi memeriahkan sambutan HPBS pada tahun ini. Saya bagi pihak Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Perancangan Bandar Sedunia HPBS tahun 2023. HPBS akan berlangsung pada 9 November 2023 di Perbananan Putrajaya. Malaysia Madani Komuniti Sejahtera. Kembara Epik menyentuh setiap jiwa yang dikunjungi. Penuh warna-warni, gelak tawa dan tangisan kebahagiaan. Kami zahirkan Kembara Kenali Borneo edisi Sarawak pada 10 November 2023 jam 10.30 malam hanya di TV1. Pernah tak anda mencuba sesuatu tapi anda gagal dalam perkara tersebut?
kesalahan yang kita buat tidak mencerminkan diri kita. Biasalah manusia buat silap. Tak ada orang yang tak pernah buat silap. Kesalahan itu yang akan mendidik diri kita. Kadang-kadang kita takut mencuba sebab kita takut buat salah. Sebab apa? Contoh kalau kita kata, cubalah buat satu benda tu. Kita kata, alah takutlah nak buat. Rasa nanti kalau salah macam mana? Sebab apa? Kita terus berfikiran negatif. Aku buat salah mesti kena marah. Aku buat salah mesti kena hukum dengan orang. Anda perlu cuba sekali, gagal, cuba lagi. Gagal, perbaiki lagi. Gagal, teruskan berdiri sehingga anda berjaya untuk buat apa yang anda inginkan. Tanpa kesalahan, kita akan belajar untuk perbaiki diri. Tanpa kesalahan, kita akan ada rasa sombong. Setiap kesalahan kita buat bukanlah menentukan masa depan kita. Baik, bertemu kembali separuh pertama. Sudah pun kita melihat berkenaan dengan hala tuju kita dalam soal perancangan bandar, bagaimana Malaysia ini perlu disesuaikan dengan apa juga perancangan yang pastinya akan memberi satu nilai kesejahteraan kepada komuniti. Ini yang ingin disambungkan oleh doktor tadi berkenaan dengan tema kita dan komuniti sejahtera seperti tadi. Jadi besok Hafiz saya akan sampaikan satu macam policy direction juga berkaitan dengan saya sebut tadi perancangan setempat, micro planning itu. Dan saya nak kaitkan dengan tema HBBS kita ni berkaitan dengan humanity, kemanusiaan. Jadi tajuknya pun Humanity Agenda for Malaysia Development Planning. Sekarang dan masa depan lah. Jadi kita melihat bahawa bila sebut humanity ini berkaitan dengan kemanusiaan, spiritual dalam proses perancangan bandar itu ada. Dan orang panggil tadi bila berkaitan dengan community, empathy itu kena ada. Kita kena faham keadaan rakyat yang sebenar. Sebab itu tujuan sebenar. Akhirnya kita nak bagi orang panggil kesejahteraan kepada masyarakat dan rakyat melalui proses perancangan, melalui pendekatan ikhtiarnya lah. Sebab itu dalam hal ini kita melihat tadi ada sebut pasal kemudahan-kemudahan apa semua, kita nampak sudah sampai masanya. Selain daripada kita penglibatan daripada pihak masyarakat tadi secara formal, kita nak juga fokus kepada tadi bandar saya dah cerita. Dan saya di luar bandar pun sama. Kita nak bandar dengan luar bandar bergerak seiring. Perbezaan dari sudut tahap kualiti infra dengan kemudahan masyarakat itu tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Dan kita risau nanti bila katakan ada perbezaan, dia menyebabkan orang panggil macam ada satu gap lah. Kesenjangan itulah. Kesenjangan ataupun orang panggil tadi kan jurang di antara tak naklah. Kita tak nak sebagai itu. Itu orang panggil antara prinsip ataupun falsafah dalam konteks pembangunan bandar itulah. So kita beri perhatian kepada masyarakat, kita tanamkan aspek berkaitan dengan spiritual, berkaitan kemanusiaan, supaya apa yang kita buat nanti, orang panggil roh itu, roh dalam konteks penempatan, roh dalam konteks bandar, roh dalam konteks penempatan luar bandar itu sendiri ada. Jadi di mana pengisiannya. Mungkin interaksi itu ada, kejiranan itu ada. Kalau betul cara orang panggil tata kelolanya, tata orang panggil perencanaan berkaitan dengan orang panggil sama ada desa ataupun kota itu sendiri. Itu orang panggil antara tujuan kita lah merayakan HBBS ini pada tahun ini. Kira boleh dikatakan sebagai limpahan kesejahteraan itu meresap sampai ke bawah. Ya, itu yang kita nakkan. Mungkin Datin boleh tambah sedikit kalau kita boleh tanyakan kepada Datin dalam soal, mungkin ada sedikit cabaran yang kita lihat dalam soal kita nak membangunkan kawasan luar bandar ini. Kerana saya juga graduat dalam bidang pembangunan. Saya melihat ada pelbagai cabaran di luar bandar. Dan bagaimana sebenarnya cara ini sebenarnya boleh diatasi dengan dikatakan sebagai tata kelola yang baik itu? Sebenarnya cabaran di bandar dan di luar bandar agak berbeza lah. Di luar bandar ni cabarannya lebih kepada
macam mana kita nak kekalkan orang-orang yang asalnya dari luar bandar untuk terus kekal di luar bandar. Kerana mereka macam Hafiz selepas graduate Terus duduk di bandar. So ramai itu yang doktor kata nanti kadar perbandaran tu akan meningkat. Dan di luar bandar yang tinggal adalah yang tua-tua kan. Gemas. Jadi salah satu strategi yang telah pun kita rangka adalah supaya ada di kawasan luar bandar itu ada ruang-ruang atau peluang-peluang pekerjaannya yang bersesuaian dengan kekuatan kawasan luar bandar itu. Contoh, saya ambil contoh, kalau di Terengganu tu kita tahu kekuatannya pulau-pulau, tourism, pantainya. Jadi ekonominya juga bergantung kepada kekuatan itu. Tetapi jika tidak dipelihara kekuatan itu, sumber pantainya, sumber hutannya tak dipelihara, macam mana kita nak kekalkan pelancongan itu? Ya, betul. Jadi macam mana orang penduduk-penduduk di luar bandar, kampung-kampung di luar bandar untuk terlibat setelah tiada lagi aset-aset tersebut kan, telah hancur. Sekarang ni kita tak jaga. Itu antara cabaran sebenarnya, cabaran untuk menjaga, mengekalkan hutan-hutan simpan kita. Kerana itu semua adalah aset-aset. Itu di luar bandar, cabaran peluang pekerjaan. Macam doktor juga nyatakan, kita nak merapatkan jurang dari segi dalam konteks kemudahan yang diberi. Internet. Paling penting lah, akses. Itu kita nampak semasa COVID. Bagaimana rakyat yang di luar bandar agak tertinggal dari segi pembelajaran kan. So kita nak, tak ada beza sepatutnya. Kalau 5G di bandar, di luar bandar pun boleh kan. Dan itu antara infrastruktur yang amat penting sekarang lah. Dulu kita bercakap air, api, sekarang kita kena masukkan connectivity internet contohnya. Kerana bukan saja dari segi ilmu pengetahuan, akses kepada ilmu pengetahuan, tetapi juga akses kepada bisnes. Kita sekarang dah banyak Betul. PMKS ni banyak di luar bandar. Ya, betul. So jadi kalau kawasan luar bandar tak diberi perhatian, memang semua akan pindah ke bandar. Dan di bandar kita terpaksa pula menyediakan lebih banyak lagi kemudahan-kemudahan di luar bandar. Itu yang dikata tak terdapat jurang tu. Seimbang. Tak seimbang antara bandar. Saya melihat doktor sangat passion bila bercakap soal memperkasa ataupun empowerment kepada golongan luar bandar ini. Ada matlamat besar sebenarnya ni mungkin? Sebab kita belajar perancangan bandar ni melibatkan desa. Perancangan bandar dan desa. Kan? Jadi kita dilatih supaya pemikiran kita, prinsip kita, fundamental kita dalam hal perancangan seperti yang Datin sebut tadi itu harus juga sama di antara bandar dan juga di luar bandar. Kita boleh mengambil contoh beberapa negara lain kan. Saya sebut tadi dalam konteks kau panggil perabot jalan, infrastrukturnya. Kita pergi di bandar, itulah dia punya cara pembikinannya. Kita pergi di luar bandar pun kalau katakan mengambil kira kepentingan golongan katakan OKU, golongan tertentu, dia sangat selesa. Di bandar pun sama, di luar bandar pun sama. Jadi kita dalam konteks negara kita kena ubah cara pemikiran kita, cara tindakan kita, cara perancangan kita, cara kita membangunkan. Ini kita hanya kesempatan untuk bagi satu contoh berkaitan dengan infrastruktur. So banyak contoh-contoh yang lain lah, Hafiz, yang kita boleh kongsi untuk akan datang agaknya. Sudah tentu. Dan kalau kita bergerak kembali kepada atau cara penting esok ini, saya melihat kepada acara kemuncaknya adalah berkenaan dengan penyampaian anugerah. Banyak anugerah yang disenaraikan ini. Mungkin ini yang dinanti-nantikan sebenarnya kepada mereka yang hadir dan juga terlibat dalam acara esok ini. Satu orang panggil acara kemuncak lah untuk Hari Perancangan Dunia ni, walau disambut 8 di peringkat dunianya, kita pelancarannya 9 hari bulan. Jadi kita akan ada satu anugerah dipanggil Malaysia Urban Planning Awards, MUPA 2023.
tajuk besarnya dan dia ada 3 panggil penganugerahan utama. Yang pertama penerapan bandar pintar. Kita nak bandar-bandar kita pintar dan juga cekap. Jadi kita telah memulakan panggil gerak kerjanya. Sejak tahun 2019 lagi di bawah KPKT ada kerangka bandar pintarnya. Jadi sampai masanya bermula 4 tahun kita bagi sedikit penarafan kepada pihak-pihak kuasa tempatan kita yang boleh katakan bekerja untuk memastikan bahawa kecekapan dalam proses bandar itu panggil seingat saya ada 29 kot penyertaan dan akan diumumkan nantilah antara PBT yang panggil memenangi dia panggil Smart City Early Adopter Award untuk 9 bulan ini, Hafiz. Yang keduanya kita juga ada, ini lama lah, pasal pembangunan Bandar Mampan. Jadi kita telah memulakan usaha sejak 20 tahun yang lepas, tahun 2002 lagi. Bandar-bandar kita nilai di sudut tahap kemampanannya. Dan sehingga sekarang ni kita ada 153 pihak berkuasa tempatan, termasuk Sabah dan Sarawak, yang kita nilai tahap mereka. Mampan ke, sederhana mampan ke, kurang mampan. Dan malahan sebenarnya, panggil ikhtiar lah kot di peringkat negara kita dan juga di peringkat jabatan dengan bantuan yang sangat erat daripada PBT ini, kita telah berjaya meletakkan satu tanda arah tersendiri dalam konteks dunia sebenarnya. Bila berkongsi dengan United Nations Habitat, Malaysia antara negara yang boleh kata yang berketerusan, yang ulung dalam hal menilai bandar-bandar kita dan melibatkan 153 PBT. Bukan senang, Hafiz, untuk kita buat penilaian. Yang ketiganya juga, tadi saya sudah sebut sikit bahawa kita juga harus bagi pentirafan juga kepada peranan pemaju-pemaju harta tanah kita. Dan kita akan ada satu dipanggil Malaysia Outstanding Award kepada mereka lah. Jadi banyak penyertaan yang kita dapat daripada seluruh negara. Kita rasa sudah sampai masa dan ketikanya kita harus meraihkan mereka semua. Sama ada pihak kuasa tempatan yang memang bekerja kuat, bukan saja masuk bab tandas tadi, saya tambah tadi. Kalau YB Menteri Pembangunan Kuasa Tempatan ni memang menyebutkan bukan soal tandas. Dan tandas dalam bajet baru-baru ini pun diberi bajet yang besar, 150 juta untuk tahun 2024 kan. Yang penting BNW. Jadi mesti bersih, menawan dan wangi. Itu tagline yang diberi di peringkat KPKT lah. Itu orang panggil tandas lah kan. Kan? Jadi itu orang panggil yang kita nak. Jadi di akhirnya besok kita akan ada penghargaan kalau dalam konteks bandar mampannya. Akan ada 10 bandar paling mampan di Malaysia. Akan ada bandar paling mampan di negeri Sabah. Ada bandar paling mampan di negeri Sarawak. Kita juga ada penghargaan berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Berkaitan dengan panggil kemampanan dalam konteks komuniti dan bandar. Dan kita juga akan bagi penghargaan khas kepada, tapi tak boleh cerita lagi sekarang. Dia kena datang 9 bulan kan, yang melibatkan pencapaian khas di peringkat panggil bandar kita dan juga pihak kuasa tempatan kita. Yang itu akan dimaklumkanlah pada 9 hari bulan nanti. Sebelum kita anti climax, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk kita lanjutkan lagi perbincangan kita berkaitan dengan ikhtiar perancangan bandar. Kembali selepas ini. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Santis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga mereka akan dipertahankan hak mereka.
mengikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Debaran makin terasa untuk anugerah esok bersempena dengan Hari Perancangan Bandar Sedunia ataupun HPBS 2023 akan diadakan 8 dan juga 9 November pada esok dan juga lusa di Putrajaya. So tentu kita menantikan perkara berkenaan dan saya nak kembali kepada Datin terlebih dahulu untuk segmen yang terakhir ini juga disebut sebagai National Planning Congress. Ini kita dikatakan sebagai satu ruang untuk mencari best practice dengan izin ataupun amalan terbaik yang kita boleh ambil dan juga sesuaikan dengan perancangan di Malaysia. Ya, Hafiz, Kongres Perancangan Kebangsaan atau National Planning Congress, NPC kita panggil ya. Ini memang setiap tahun kita buat bersempena dengan Hari Perancangan Bandar Sedunia. Dan pada tahun ini kita membawa beberapa subtema di dalam NPC itu, di mana sesi akan berjalan secara serentak. Antaranya adalah bagaimana kita nak membangunkan bandar-bandar kita supaya berdaya tahan. Dan ini amat penting sekarang ni, amat bersesuaian dengan kita kerana kita pun mengalami cabaran-cabaran dari segi perubahan iklim kan. Hujan yang tidak menentu, banjir dan sebagainya kan. So jadi kita bawa pembentang-pembentang beberapa terdiri daripada dari Malaysia dan juga luar negara untuk berkongsilah supaya kita boleh buka minda bukan sahaja perancang bandar tetapi juga pengurus bandar dan mereka yang terlibat dalam perancangan bandar, kerana perancangan bandar ni bukan secara keseluruhannya adalah kolektif. Melibatkan juga lain-lain profession seperti jurutera dan sebagainya kan. Nak rancang longkang, nak kira berapa luas longkang contohnya. Jadi itu antara tema yang utama, bagaimana kita mewujudkan bandar yang berdaya tahan. Maknanya berdaya tahan ni bila terjadinya bencana, bagaimana kita bangkit dan bina semula dengan lebih baik. Bagaimana kita merancang dan membangun dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang mampan. Dan kemudiannya juga membawa tema bandar pintar lah, dan berinovasi yang amat sesuai sekali dengan tema Malaysia Bandari kita. Dan kemudiannya doktor pun banyak sebut tadi, merancang supaya bandar-bandar kita adalah inklusif. Jadi itu yang kami bawa di dalam NPC pada tahun ini. Satu, kita dapat melihat pengembelingan tenaga yang cukup kuat. Datuk, ini mungkin way forward kepada apa yang akan direalisasikan atau saksikan esok ini. Kerana kita bercakap soal ikhtiar ini, kita tidak mahu tahun 2. Ya, betul. Melihat 10-20 tahun. Bagaimana, Doktor? Sebab itu kami di peringkat Jabatan Perancang Bandar di bawah KPKT. Saya daripada Datin sebut pasal inclusivity tadi. Mana kita rancang di peringkat negara, di peringkat negeri dan juga di peringkat terpantat.
Ada bersifat jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang. Kalau katakan peringkat negara, aspek berkaitan dengan keterjaminan makanan, ada dokumen yang kita bantu negara dalam konteks keterjaminan makanan. Dalam konteks katakan nak jaga hutan, kita ada Center Forest Plan. Ada tindakan di peringkat plan induknya yang disediakan oleh jabatan untuk bersama dengan Jabatan Hutan, Jabatan Penelitian dan sebagainya untuk kita pastikan bahawa Center Forest Plan kita, hutan kita terjaga. Jadi inisiatif tu, kalau kita sebut sebagai ikhtiar tadi tu, selain daripada peringkat komuniti yang kita sentuh pada malam ini, di peringkat negara, di peringkat ni, di peringkat negeri, di peringkat tempatan tu ada. Jadi kalau saya nak dikupaskan sedikit di penghujungnya, Hafiz. Jadi saya melihat bahawa gagasan Malaysia Madani itu sangat cantik. Inklusiviti, maju, terampi dan sebagainya. Tonggak yang telah digariskan itu pun sangat cantik. Dan berkaitan dengan peranan kita Datin ni, peringkat perancangan bandanya, saya dah sebut tadi, kemampanan, kesejahteraan. Kita tidak boleh lari daripada bidang tugas kita nak capai dua perkara tersebut. Sebab itu bila kita menyenaraikan tadi beberapa ikhtiar kita, agenda kita, mau panggil inisiatif perancangan bandar daripada pelbagai pihak, termasuk daripada pengurus bandar di peringkat pengurus tempatan. Jadi akhirnya kita nak merealisasi Malaysia Madani itu, dan saya nak orang panggil akhirnya apa yang kita buat ini untuk rakyat, untuk keselesaan rakyat, kesejahteraan rakyat dan juga akhirnya untuk kemampuan negara. Sebab itulah tema tadi kita berkongsi juga. Tema akhirnya disebut Malaysia Madani tadi tu. Komuniti sejarah. Itu orang panggil agaknya tagline lah, dia punch dia, supaya apa yang perancangan bandar buat adalah untuk tujuan rakyat, untuk tujuan komuniti. Hafiz. Baik, mungkin Datin sedikit way forward ataupun apa harapannya untuk esok hari ini? Ya, saya mengharapkan sebagai penganjur lah, bersama dengan Plan Malaysia dan juga Perbadanan Putrajaya, kami mengharapkan bukan sahaja perkongsian dan apa yang kita boleh pelajari daripada apa yang akan dibentangkan, dikongsikan oleh pakar-pakar yang telah kami bawa dalam MPC. Perkongsian itu bukan hanya kepada profession perancang bandar, tetapi juga kepada lain-lain profession dan juga orang awam. Kerana saya juga dimaklumkan bahawa yang telah mendaftar untuk hadir itu besok, ada juga NGO lain yang bukan di bidang perancangan bandar. Jadi bagi saya ilmu yang bermanfaat boleh dikongsikan melalui NPC. Baik, kita doakan yang terbaik untuk acara esok dan juga pada lusanya berkenaan dengan HPBS 2023 ini. Sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua perancang bandar kita, Dr. Alias bin Ramli, Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa ataupun Plan Malaysia, dan juga Datin Hajah Nuraida Saludin, Presiden Pertubuhan Perancang Malaysia MIP. Terima kasih atas perkongsian. Ingin saja saya menambah waktu tambahan, namun waktu tidak membenarkan. InsyaAllah kita akan menyaksikan satu perancangan bandar yang luar biasa untuk kesejahteraan kita sebagai komuniti dan juga Malaysia Madani secara keseluruhannya. Sekian, terima kasih kepada anda yang menonton kami di TV1 dan semua platform kami. Malaysia Madani, tekad paduan penuh harapan, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hafiz Olsen, jumpa lagi, selamat malam.